Sama-sama kita mulakan bicara ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Sab'un Mathani Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat limpah kurnia Allah dapat kita bertemu pada malam ini. Setiap hari Isnin kita akan bersama-sama untuk mengupas tafsir Al-Quranul Karim yang kita menggunakan tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. InsyaAllah seperti biasa kita akan menyambung perbincangan kita pada juzuk yang ke-30 daripada surah An-Naba, dan pada malam ini mungkin kita akan menamatkan malam ini kita mungkin akan menamatkan perbincangan kita daripada surah An-Naba. Kerana malam ni kita ada lebih kurang dalam 4 ayat daripada ayat ke-37 sehinggalah ayat terakhir, ayat ke-40. Kita akan membincangkan tentang keagungan rahmat Allah serta Allah mengugut orang-orang yang kafir dan orang-orang yang degil. Kita masih lagi dalam juzuk yang ke-30. Peringatan kepada hamba-hambanya yang ingkar pada Allah dengan peringatan terhadap azab Allah yang maha pedih. Mari tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang sama ada di rumah, di masjid, di mana sahaja yang ada Al-Quran, yang sedang mengikuti program ini secara live di FB Live Masjid Zahir Negeri Kedah Darul Aman, tuan-tuan boleh like, boleh share, boleh tag rakan-rakan kita, boleh komen ya dengan komen. Mungkin saya boleh interaksi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini dalam alam maya. Kita akan boleh membuka daripada surah An-Naba ayat ke-37 sehingga ayat yang ke-40. Mudah-mudahan dengan perbincangan dan perbahasan tafsir Al-Munir malam ini dapat membuka pintu hidayah dan Allah memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya pada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba dhalikal yawmul haqq faman sha'a attakhadha ila rabbih ma'aba Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamas yadah wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah berfirman yang bermaksud, Dialah Tuhan yang telah memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dialah yang maha pemurah. Justru mereka tidak dapat untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ketika mana roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf atau berbaris-baris, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang maha pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, wahai orang-orang yang kufur dan kafir, siksaan yang sangat dekat pada hari manusia melihat apa yang telah dibuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir itu akan berkata, alangkah baik sekiranya aku dahulu
adalah daripada tanah. Muslimin muslimat sekalian, merujuk pada ayat yang ke-37 sehingga ayat ke-40 ni tuan-tuan, Allah mengisahkan tentang kekuasaan Allah. Bermaksud di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa yang sangat besar, di mana Allah tak mengizinkan kita untuk bercakap. Tak boleh bercakap kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah. Ada dua golongan yang diberikan izin, ataupun dua keadaan Allah beri izin yang kita akan baca tafsir ni. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penyesalan orang-orang kafir, orang musyrikin yang menolak kenabian Nabi dan menolak dakwah Nabi, menolak agama Islam. Bahkan mereka ketika itu tidak ada talian hayat, mereka mengatakan bahawa lebih baik kami jadi tanah pun tak apa daripada dibangkitkan dan dihisap dan nak dihumban ke dalam api neraka. Sebelum saya memulakan tafsir pada malam ini, ingin saya memaklumkan tuan-tuan tentang surah ini menceritakan tentang hal keadaan di hari akhirat. Manusia yang diberikan nikmat dan manusia yang diberikan azab daripada Allah. Pada ayat ke-37 Allah menyebut, memulakan dalam ayat ke-37, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Allah sebut tentang Allah ni, dia yang memiliki, dia yang buat dan dia yang jaga langit dan bumi dan apa yang keduanya. Allah ni dia yang buat dan dia yang jaga. Dia buat laut, dalam laut tu ada banyak binatang-binatang yang hidup dalam laut yang kita pun tak tahu binatang tu siapa yang bagi makan. Siapa? Allah. Allah buat bumi, dia ada pagi, tengah hari, petang dan malam. Macam mana Allah boleh kontrol suhu bumi secara automatik? Macam mana Allah jadikan manusia yang hidup tanpa putus rezeki diberikan? Macam mana Allah menjaga alam sebagai alam semula jadi ataupun alam persekitaran? Allah buat hutan, Allah buat sungai, kan? Allah buat angin. Jadi bila Allah buat ni, Allah tahulah apa yang dia perlu buat. Maka dalam kitab Tafsir Al-Munir, penafsir mengatakan bahawa balasan yang baik, pemberian yang sempurna kepada orang-orang yang beriman dan taat hanya mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang memiliki di langit dan di bumi. Dialah Tuhan bagi segala makhluk yang ada di dalam di antara keduanya. Dialah Tuhan yang bersifat Ar-Rahman yang menyeluruh rahmatnya. Tuhan yang tidak berupaya seseorang untuk memulakan ucapan kecuali dengan izin Allah lantaran kehebatan ketinggiannya. Dalam ayat ni, ayat 37 tuan-tuan, Allah nak sebut macam ni. Allah kata dia ni maha berkuasa. Langit dia buat, bumi dia buat. Antara langit dan bumi ni semua dia buat. Langit di atas, bumi di bawah. Antara atas bawah ni, dia ada antara tu apa dia? Hak kita duduk lah ni. Dia buat rumah, dia buat tanah, dia buat gunung, dia buat kekayaan, dia buat segala-galanya. Wa ma bainahuma Ar-Rahman, dengan sifat Ar-Rahman, dengan sifat Allah yang Maha Pemurah. Ar-Rahman ni kita jumpa dalam surah Fatihah yang imam baca tadi. Ar-Rahmanir Rahim. Kan? Imam baca, mula-mula imam baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman tadi dalam Fatihah pertama. Yang kedua, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Ulang balik, Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Allah sebut apa? Maliki yaumiddin. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah yang pemurah pengasih ni, tuan-tuan, Allah bagi kepada manusia yang hidup antara langit dan bumi ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa maksud? Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang berada pada ayat dalam surah Al-Fatihah tu, Allah menggambarkan di dunia ni Allah ni sentiasa mengasihi ni dan merahmati. Wa imma kita ni kufur pada Allah, wa imma kita beriman pada Allah. Wa imma kita beriman, kita sembahyang, wa imma kita beriman tapi tak sembahyang. Allah buka, Allah masih dengan sifat kasih sayang
Dengan sifat pengasih Allah ni, Allah bagi peluang pada kita. Walaupun jahat kita macam mana pun. Buat jahat, taubat. Allah terima nak taubat tu? Allah terima sebab Ar-Rahman. Esok buat lagi, taubat lagi. Allah terima nak taubat? Ar-Rahman. Allah terima. Kalau kita buat setiap hari, buat dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat, minta pada Allah, Allah terima tak? Allah terima sebab Allah membuka. Itu sifat Ar-Rahman Allah. Allah kasihan, Allah sayang kepada hamba-hambanya. Tapi selepas perkataan dalam ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah sebut Maliki Yaumiddin. Allah ini memiliki hari Ad-Din, hari agama. Yaumiddin ni bahasa Melayu sebut hari agama. Apa maksud hari agama? Hari akhirat. Malik, dia ni raja, dia ni kerajaan, dia penguasa hari akhirat. Tak ada siapa yang boleh challenge kuasa dia. Walaupun dunia dulu hampa nak challenge kuasa Tuhan, hampa belagak jadi Tuhan macam seperti Fir'aun, hampa belagak jadi Tuhan kekayaan seperti Qarun. Tapi akhirat, Maliki Yaumiddin, Allah sebagai pemilik dan juga kerajaan Yaumiddin, hari akhirat. Maka kalau Ar-Rahman Ar-Rahim dalam surah Al-Fatihah, sebelum Maliki Yaumiddin itu Allah memampangkan kisah tentang kasih sayang Allah. Maksud kita buat dunia ni, buat apa pun, nak kembali pada Allah, Allah terima taubat. Jahat macam mana pun Allah terima taubat kita. Tapi sampai hari akhirat, Malik, dia raja dan dia akan memberi pembalasan. Masa tu kita nak kata pada Allah, ya Allah, berilah ihsanmu, rahmanmu, ar-rahimmu mana? Bukankah kau sebut dalam Quran Ar-Rahman Ar-Rahim sifatmu? Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat ini Allah berikan pada manusia di alam dunia. Allah berikan kepada kita di dunia ni, tak sujud pada Allah, kufur pada Allah pun Allah bagi nyawa, Allah bagi kesenangan, Allah bagi kekayaan, Allah bagi dunia, Allah bagi kehebatan. Tapi di hari akhirat ambil ingat, di hari akhirat dialah yang akan menentukan segalanya. Kita nak pergi tuntut pada Allah, mana sifat Ar-Rahman, bebaslah kami dapat api neraka. Ketika itu Allah sudah menjadi penguasa di hari akhirat kelak. Tak ada lah kita nak claim, tak boleh, mana ada sifat Ar-Rahman, keluarlah kami daripada neraka. Bukankah Ar-Rahman Ar-Rahim? Engkau tak ambil sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim di dunia dulu. Allah bagi aksiden, kok kita insaf? Tak insaf. Kita ni Allah bagi kena corona, kok insaf? Tak insaf. Allah bagi kita kena virus, tak insaf. Jadi Allah buat macam-macam ni nak menarik perhatian manusia supaya ambillah sifat Ar-Rahman, kasih sayang Allah ni, supaya kita rasa Allah ni sentiasa mengasihani kita dalam setiap masa. Allah bagi nikmat atau Allah tarik nikmat ni sama, Allah nak kita ambil supaya kita dapat rasa kasih dan sayang Allah. Tak mau ambil, tiba-tiba di akhirat baru nak tuntut kasih sayang Allah. Sebab itu dalam surah An-Naba ayat ke-7, lepas Ar-Rahman Allah kata apa? La yamlikuna minhu khitaba. Masa tu kita nak minta tuntut pada Allah untuk Allah kasih pada kita, Allah belas kepada kita, jangan azab kita, jangan humban dalam neraka, Allah hitung dengan baik. Allah kata la yamlikuna, dan mereka tidak dapat memiliki minhu khitaba, untuk berbicara dengan Allah. Dunia hang action, hang belagak jadi Tuhan, tak jadi Tuhan pun hang belagak tak mau tunduk pada Allah. Sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala tanya tentang amal kebaikan kita, Allah tanya tentang kehidupan kita, Allah tanya semua apa kita buat. Masa tu kita nak cuba tipu Allah, nak bercakap supaya tak dihumban dalam api neraka. Allah kata apa? Kamu dah tak ada masa untuk bercakap dengan aku ketika itu. Kamu tak boleh nak bercakap, mulut tak bergerak, lidah dah kelu, mulut tak boleh buka, gigi dah tak berdapat menuturkan sesuatu. Sebab masa dunia kamu lawan Allah, masa dunia kamu tak hidup secara Islam, masa dunia kamu buang Islam. Tapi bila mana sampai masa akhirat, kamu nak cari sifat Ar-Rahman Allah, la yamlikuna minhu khitaba, kamu dah tak boleh bercakap ketika itu. Pasal apa? Ketika itu Allah Maliki Yaumiddin, Allah penguasa, tak ada siapa boleh cakap, tak ada siapa yang Allah boleh bagi izin, melainkan semua yang berlaku atas izin Allah di hari akhirat kelak. Dunia boleh kamu action, kamu kata aku tak semayang pun aku kaya,
Dunia kita boleh action, kita boleh zalim siapa saja, aku tetap sihat hidup. Dunia kita boleh belagak, aku dalam keadaan aku lupa Allah pun, tak ada apa-apa jadi pun. Sampai akhirat Allah sebut Maliki Yaumiddin, sifat Ar-Rahman tu mana? Kita kata, Allah kata tutup mulut, senyap, duduk elok-elok, aku penguasa di hari akhirat kelak. Ketika itu nak cari siapa lagi tuan-tuan kalau bukan Allah? Ketika itu nak cari siapakah wali, siapakah penyelamat, siapakah pembantu kita yang nak bantu untuk kita melepaskan kesusahan di hari akhirat? Mungkin kita cari pemimpin-pemimpin dunia dulu di kampung, dalam masyarakat, cari mereka untuk selamatkan kita. Mereka pun sedang mencari penyelamat mereka. Kita cari orang-orang musyrikin yang dulu mungkin mereka syirik pada Allah. Aku ikut hang, takkan hang tak boleh tolong aku di hari akhirat. Mereka pun nak dihumban ke dalam api neraka. Ketika itu Allah memaparkan kekuasaan Allah yang kita tak nampak di dunia dulu, menyebabkan kita lupa kita siapa. Kita lupa kita ni hamba Allah, kita tidak ada kuasa. Maka Allah kata la yamlikuna minhu khitaba, kamu tak boleh cakap dengan Allah ketika itu, mulut tak boleh gerak. Kemudian Allah nyatakan pada ayat ke-40, Allah kata apa? Yauma yaqumu ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dan ketika itu roh para malaikat sedang beratung, duduk berdiri bersaf-saf, berbaris-baris. Mereka tidak berkata apa-apa kecuali sesiapa yang diberikan izin oleh Allah untuk mereka berucap dan berkata benar sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut tentang roh. Qul ruh min amri rabbi, kata Allah. Roh ni urusan Tuhan. Kalau roh manusia ni, kita nak cakap roh, tak tahu duduk tang mana. Duduk tang otak ke? Kita kata duduk tang otak kot, sebab kalau kita pancung kepala mati. Duduk tang jantung ke? Duduk tang perut ke? Duduk tang mana roh ni? Nak selamat kita? Tak tahu. Nabi Allah ajak, kata lawan Muhammad, qul ruh min amri rabbi, katakan roh itu adalah urusan Tuhanku. Jangan duk cerita dah, jangan duk carilah. Bila Allah dah confirm, Allah kata jangan sembang bab roh, hampa bab ibadat je. Hampa ceritalah, hampa kaji macam mana aku nak cabut nyawa. Walau fi burujin musyayyadah, walaupun kami berada pada buruj, pada menara yang sangat tinggi, yang sangat hebat, yang sangat kedap, kamu duduklah macam mana pun, aku boleh tarik roh kamu keluar. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, roh, ada banyak kaul ulama yang mengatakan roh daripada ayat yang ke-38 ni. Ada lebih kurang 70 lebih kaul ulama yang menceritakan apa maksud roh pada ayat yang ke-38. Ada yang mengatakan roh itu ialah malaikat. Ada yang mengatakan dia malak, al-malak wa hiya al-malaikah. Ada yang mengatakan roh itu ialah malaikat Jibril alaihi salam. Ada yang kata roh itu ialah tentera-tentera Allah. Ada yang kata roh itu ialah asyraful malaikah, malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah. Ada yang katakan roh itu adalah anak Adam. Dan ada yang mengatakan, kaum mengatakan roh itu adalah Al-Quran. Banyak pandangan ulama. No? Maksudnya ketika itu, para malaikat pun tak boleh cakap. Sebab dia sebut roh wal malaikah, malaikat pun berdiri semua duduk, siapa pun tak boleh cakap. Walaupun dia malaikat, dia tak buat dosa, dia tak buat salah, dia taat pada Allah, kecuali Allah mengatakan mereka yang diberi izin oleh Allah, pertama. Yang kedua, mereka yang bercakap benar. Jom kita tengok apa tafsir ni kata. Dia kata apa? Sesungguhnya kebesaran Allah terpapar dengan nyata pada hari kiamat, dan tentera yang dengan jelas dengan pada makhluknya, hingga kan malaikat Jibril alaihi salam dan seluruh para malaikat berdiri, beratur, bersaf-saf, dan mereka tidak berupaya berkata-kata pada hari kiamat. Nak menggambarkan betapa gerunnya kiamat ni. Malaikat pun senyap, tak kata apa. Malaikat, manusia jangan duk cerita lah. Malaikat ni tak buat salah, hak manusia ni salah berjabu kan? Kecuali yang dibenarkan oleh dia bercakap tu ada dua sebab saja. Pertama, mereka yang boleh berkata-kata kecuali setelah mendapat syafaat daripada Allah. Maksudnya
mereka yang diberikan izin oleh Allah untuk bercakap. Dalam surah Baqarah ayat 255 Allah menyebut man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, kan tidak diberi mendapat syafaat, memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Maksudnya syafaat ni ialah pertolongan, keizinan. Allah tolong dia bercakap, Allah izinkan. Pertama. Yang kedua ialah mereka tidak boleh berkata-kata melainkan perkara yang hak dan benar sahaja. Maksudnya kalau nak bercakap, dia takkan bercakap bohong, dia akan bercakap betul ya. Kenapa dia cakap betul? Sebab yang bercakap tu bukan mulut dia. Ni tangan yang kita ada sekarang, tangan boleh bercakap. Ustaz, tangan yang bercakap mana mulut dia? Tangan tak perlu mulut bercakap. Tangan tak perlu mulut, tak perlu gigi, tak perlu lidah bercakap. Dia boleh bercakap bila Allah izin dia. Meja ni, kayu meja, kayu yang kita duduk ada tengok baju ni, tak perlu ada mulut untuk dia bercakap. Boleh tak kayu bercakap? Boleh. Di dunia Allah dah tunjuk bukti dah di zaman Nabi Muhammad SAW. Kayu, tempat Nabi berkhutbah, boleh berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Bererti kayu pun boleh bercakap. Hadis Nabi di akhir zaman Allah akan izinkan pokok dan batu bercakap. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah umat Islam hatta yuqatilal muslimun. Muslimun ni umat Islam akan membunuh orang-orang Yahudi. Berperang dan membunuh orang Yahudi. Hatta yakhtabi'a min wara'il hajar wal fajar wal hajar was sajar. Sehinggalah orang Yahudi ni takut kena bunuh dengan orang mukmin, orang muslimun, mereka terpaksa berlari untuk berlindung dalam dua objek. Satu, mereka berlindung belakang pokok. Yang kedua, mereka berlindung belakang batu. Wa yaqul al-hajar wa syajar, ya muslim ta'al faqtuluh. Wahai Islam, orang Islam mai. Orang Yahudi ni sedang sembunyi belakang aku. Siapa bercakap? Pokok dan batu akan bercakap. Bila? Di zaman kita. Di zaman kita ni, bukan di zaman Nabi Muhammad. Sebab Nabi cerita tentang peristiwa di akhir zaman sebelum berlakunya kiamat. Antara tanda kiamat, orang Yahudi akan dibunuh oleh orang Islam. Sampai mereka ni takut, mereka terpaksa sembunyi di belakang pokok dan juga batu. Batu dia sama ada batu yang batu macam kita batu menunggui itu, ataupun batu itulah tembok yang sedang dibina oleh Israel sekarang. Tak pasti benda tu, sebut al-hajar saja, tak pasti. Sebab tembok tu pun batu juga. Wasyajar, pokok-pokok, illa al-gharqad fa innahu min syajar yahud atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kecuali pokok, kan, pokok, satu pokok ni, satu pokok gharqad ni sajalah yang tidak akan bercakap, tak akan bagi tahu. Sebab fa innahu min syajar yahud, kerana itulah pokok orang Yahudi. Tuan-tuan, orang Yahudi beriman dengan hadis ni. Mereka menanam pokok supaya mereka dapat menyelamatkan diri mereka di akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya nak sebut bukan di zaman dulu sebelum berlaku kiamat. Zaman Nabi Muhammad tu dah terbukti dah sebab berlaku kiamat. Di zaman kita ni, akhir zaman ni pun Nabi kata pokok dan batu boleh berbicara. Kalau di dunia ni kita dah tahu pokok, batu yang tak ada mulut, yang tak ada gigi, yang tak ada lidah pun boleh berbicara, macam mana tangan, kaki, mulut, perut kita ni, paha kita, kuku kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, semua boleh bercakap, diizinkan oleh Allah. Oleh itu, keizinan Allah untuk mereka berbicara ialah mereka yang bercakap benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? No choice. Tak ada pilihan dah. Nak cakap mulut tak boleh. Tangan kata aku yang ambil todi, ambil arak. Mulut kata dia betul dia ambil arak, aku yang tolong minum. Perut kata aku yang terima, aku yang proses arak. Siapa lagi nak bohong di hari akhirat kelak? Maliki yaumiddin. Allah ni penguasa. Sebab tu undang-undang dunia kita boleh terlepas, tapi akhirat kita tak boleh lepas. Kita boleh buatlah apa cara, guna peguam hak bagus, guna kesalahan teknikal, kita boleh lepas apa saja undang-undang dunia. Tapi undang-undang akhirat
maka Allah jadikan undang-undang akhirat itu ialah anggota kita sebagai hakim, bukan hakim, sebagai saksi kepada mahkamah perbicaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala katakan di dunia dahulu Allah Subhanahu wa taala suruh kamu cakap benar, sampai akhirat kita baru nampak kebenaran. Maka ketika itu kita menjadi takut dan hati menjadi luluh kita ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ketiga sebenarnya Allah kata dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, kata Allah. Allah kata itulah hari yang pasti terjadi. Hari apa? Hari yang manusia takut. Hari apa? Hari yang manusia akan dihitung depan Allah. Hari apa? Hari yang manusia nampak balasan Allah. Hari apa? Hari yang manusia nampak akhirat, syurga neraka Allah. Hari apa? Wahia yaumul qiyamah. Itulah hari kiamat. Pakat takut kecut perut ni. Kan dalam ayat-ayat yang kita baca dalam juzuk 29, apa tahu kita khatam kat 2 tahun 3 tahun juzuk 29 kan. Allah cerita bagaimana menjulangnya api neraka yang nak menyambak, tak sabar nak menyambut kehadiran hari neraka tu. Kita melihat besar dan tingginya kepala api menyebabkan kita takut di hadapan Allah. Maka ketakutan itulah Allah kata, Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada kita. Allah kata dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang benar. Hari di dunia ni hari yang penuh penipuan. Kita tak tahu hak mana benar, hak mana salah. Tak tahu. Kita tahu hak mana betul, hak mana tak betul. Kita tak tahu. Sebab itu di hari akhirat kelak ni adalah tempat yang sangat Allah Subhanahu wa taala memberikan kebenaran kepada manusia. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang mahu dan menghendaki, nescaya dia akan menempuh jalan untuk kembali pada Allah. Siapa-siapa yang ingat pada akhirat, dia akan balik pada Allah Ta'ala. Kita tengok apa yang pengarang sebut. Pengarang mengatakan bahawa ayat yang ke-39, hari itu adalah hari yang mana para malaikat berdiri sebagai mereka telah disafkan. Dzalikal yaumul haqq. Ayat 39. Okay. Ia merupakan suatu hari bakal menjadi kenyataan. Oleh itu sesiapa yang mahukan kejayaan pada hari tersebut, maka hendaklah berusaha untuk mendapat ganjaran Allah sebagai rujukan. Dia hendaklah berusaha menghampirkan diri kepada Allah, menjauhkan daripada kemurkaan Allah. Dia hendaklah beriman dari kata-kata sebenar dan beramal dengan amalan baik. Ayat ni dia nak buat jawab kepada apa yang Allah sebut sebelum tu. Kan Allah kata sebelum tu, mahpi akhirat ni tak boleh siapa bercakap dah. Hang buat jahat ni, nak human neraka ni tak siapa bercakap. Ni bahasa saya bagi tuan-tuan faham. Oleh itu hang kena ambil ingat, tumpang hidup dunia ni masih ada. Tumpang bernyawa ni, nyawa tak ada direngkung kita. Kita masih boleh bertaubat, baliklah pada Allah. Bahasa dia ayat macam tu lah, baliklah pada Allah. Tak apa dah, kita dah buat jahat dah 50 tahun ni, dah 50 tahun hidup jahat ni. Malam ni kita dengar cerita ni betapa dahsyatnya akhirat, sampai nak bercakap pun tak boleh. Allah tak izinkan, bukan takat manusia, bahkan malaikat pun berdiri semua tak boleh cakap depan Allah. Dah cukuplah 50 tahun buat jahat, kembalilah pada Allah. Baliklah pada Allah. Sebab dzalikal yaumul haq, itulah hari yang sebenarnya pada kamu. Hari yang betul-betul real, hari-hari yang betul sejati, yang tidak ada pembohongan, tidak ada pendustaan. Sedangkan kamu hidup hari ini dan dunia yang penuh kebohongan dan pendustaan. Orang keliling kamu cakap benda yang kadang-kadang tak benar, penuh pendustaan. Bukti-bukti, sampel-sampel palsu dibuktikan untuk menegakkan benang yang basah. Tutur tinta kata yang dusta untuk menegakkan hujah, menegakkan kejahilan yang tidak berlaku, kedustaan yang berlaku. Faman syaa'a, kalau kamu nak balik pada Allah keadaan anggota kamu bercakap benar, kamu benar dengan Allah, kamu nak masuk syurga, faman syaa'a, siapa yang nak, siapa yang mau, maka man syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka baliklah pada Allah.
Baliklah pada Allah. Cukuplah apa yang berlaku sebelum ni. Salah banyak ni. Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih, dan Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada di dunia. Jangan sampai tunggu akhirat. Maliki Yaumiddin, Allah dah ada kuasa, Allah senyapkan semua mulut, Allah tunjukkan bukti kekuasaan Allah, Allah temukan kita dengan syurga dan neraka duduk depan kita. Ketika itu tuntut pada Allah, ya Allah, boleh tak bagi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim balik? Aku tak mau buat jahat dah, aku nampak dah depan aku neraka, aku silap, aku buat dosa, aku kufur pada Allah. Boleh Umar nak sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, bantu aku supaya kau rahmati aku? Allah kata dah tak ada dah masa tu. Tumpang ada masa ni, faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba. Baliklah pada Allah. Hal tak semayang, semayanglah. Dengar kuliah saya ni sama ada dengar dalam masjid, dengar dalam FB, apa tuan-tuan dengar yang duduk di dataran depan Masjid Zahir. Cukup-cukuplah dengan kejahatan kesilapan yang pernah kita buat. Kalau kita tak solat, tak cukup solat 5 kali, tak solat, tak cukup. Cukuplah. Siapa nak tolong kita lagi di hari akhirat kelak, yang nak bantu kita, nak habaq ke Allah ni, nak bagi alasan, saya ni bukan tak mau semayang tapi tak dan, saya ni bukan tak mau semayang tapi anak-anak ni duk ajak, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan kerja, sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan duit, sibuk dengan projek. Siapa nak tolong jawab kalau dah mulut tak boleh bercakap ketika itu? Yang hanya boleh bantu ketika itu hanya Allah. Jadi Allah kata, baliklah pada Allah. Cukuplah apa yang kamu buat, kalau kamu mahu. Kalau kamu tak mahu, tak ada siapa boleh paksa kamu. Tak ada siapa yang boleh paksa kita untuk dapat kebaikan. Sebab itu Allah menyebut dalam Quran, Allah mengatakan apa? Allah kata, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah kita melainkan kita ubah kita. Kita usaha, kita buat kerja, buat sungguh-sungguh, letih, penat, sakit, cabaran, menderita. Itulah metod untuk mendapat takwa Allah. Dia takkan datang bergolek hidayah Allah, dia golek main. Dia takkan bergolek. Kita yang nak kena golek dapat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mau usaha, tak mau, kita tak mau cabaran daripada Allah. Cabaran itulah sebenarnya menjadikan kita mukmin yang beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 39 ni Allah cerita, baliklah pada Allah, balik. Nah, kalau kamu mahu untuk mencapai darjat manusia yang tidak dihumban dalam api neraka, tumpang kamu masih ada nyawa. Nyawa ni tak sampai ke rengkung. Sampai ke rengkung, kamu nampak wahina izin tanzurun. Ketika itu kata dalam surah Al-Waqi'ah, kita nampak dah depan Allah, memandang-mandang dah. Surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah, Al-Waqi'ah, nampak dah. Nampak jahat, nampak baik, nampak curi, nampak semua ni. Nampak dah. Nak taubat balik boleh ya Allah? Nabi kata 2 keadaan yang tak diterima taubat, di antaranya ialah apabila nyawa sudah sampai di halakum kita ni. Sebab ketika itu Allah buka antara kita dengan Allah, Allah buka hijab, nampak semua yang pahala dosa, nampak. Kita ni ujian Allah buat kita ni sebab tak nampak dosa pahala, tu ujian. Tuan-tuan main masjid, duduk masjid ni, duduk masjid ni dapat pahala. Nampak tak pahala? Tak nampak, ujian. Bila tak nampak pahala duduk dalam masjid, orang tak suka pergi masjid. Sebab dia tak nampak pahala tu. Tu ujian orang panggil. Tapi bila ujian dah tak ada, Allah dah tak jadikan dia ujian. Nampak dosa, nampak pahala, nampak syurga neraka, dia bukan ujian, maka Allah tak terima taubat dah ketika itu. Kita beramai dengan benda yang tak nampak. Allah nak uji, yakin tak ke Allah? Yakin tak akhirat? Nampak tak? Tak nampak. Yang boleh nampak hanyalah mata hati yang hidup dengan cahaya daripada Allah, bukan mata kasar. Mata kasar yang menipu. Selfie pun handset boleh buat filter bagi cantik. Lelaki make up guna filter dalam handset boleh tukar jadi perempuan. Maksudnya mata kasar ni menipu. Yang hanya hakun, yang berhak untuk menjadi hak dan kenyataan ialah mata hati yang dihidupkan dengan program-program rohani, Al-Quran, sembahyang berjemaah, sembahyang sunat, sedekah, birrul walidain, akan menghidupkan hati supaya dia tak mati.
Since bila hati dah mati, dia tak nampak kebenaran, walaupun kebenaran duduk depan dia. Dia tak nampak kebenaran, walaupun kebenaran duduk depan dia dah, dia tak ambil kebenaran, dia ambil benda tak elok. Dia main dalam masjid, tapi tak semayang. Dia main habuan kencinnya, cari belah air, tapi tak semayang maghrib, tak semayang isyak. Kebenaran duduk depan dia dah, tapi dia tak boleh ambil kebenaran tu. Sebab apa? Hati mati. Dia main, patut dia main ni dah habis dah. Isyak ni 8, kata 8.20, 8 suku dan lagi 5 minit nak semayang. Dia main dah, tapi sebab nak terkencing, sakit pun dia kencing. Kalau tak kencing mudarat, takut kena kencing apa ni, karang, pi kencing, abuan lepas hak dunia, tapi dia tak nampak kebenaran depan dia. Contoh saya bagi kita tuan bagi mudah faham. Rumah tu tepi masjid, tepi pagar kubur, tapi tak nampak kubur, tidak boleh memberi peringatan kepada dia. Pasal apa? Hati mati. Kita tengok kubur takut. Kita bayangkan aku akan duduk dalam itu satu hari nanti. Tapi kubur dah bukan jadi peringatan kepada dia dah. Kepada siapa? Orang yang hatinya sudah dimatikan. Siapa yang matikan? Faman syaa, siapa yang nak hati mati, yang dia yang buat sendiri, bukan siapa-siapa buat, bukan Allah buat. Dia yang pilih jalan untuk mematikan hati dia. Siapa antara orang yang mati hati? Orang yang tak diingatkan dengan hari akhirat. Orang yang tak cari jalan untuk ingat hari akhirat, hari yang akan dibangkitkan manusia, panasnya hari kiamat, hari pembalasan, getirnya saat Allah memberikan balasan, takutnya manusia nak dihumban dalam api neraka. Saat itu ketakutan, tapi mereka tak cari jalan untuk jalan makanan hati mereka itu cari Allah. Mereka tak nampak jalan pada Allah. Faman syaa, Allah kata, siapa yang nak, ambil lah. Ila rabbih ma'aba, baliklah pada Allah. Dan Allah tutup surah An-Naba ni dengan ayat yang ke-40. Allah menyatakan, inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah kata, sesungguhnya kami telah bagi peringat dah. Kami telah bagi peringatan kepada kamu wahai orang-orang kafir terhadap siksaan Allah yang sangat dekat pada hari manusia, apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Maka orang kafir kata, ya laitani, alangkah indahnya, alangkah bahagianya, alangkah bagusnya kalau kita mati jadi tanah, jangan duk hisap dah. Mati-mati duduk dalam tanah ni, hancur dalam tanah. Kami nak yang tu, jangan hisap. Sebab kalau hisap, kami nampak neraka, kami akan dihumban ke dalam api neraka. Enggak. Pengarang mengatakan khitab atau penyampaian ni Allah tujukan kepada orang Mekah di kalangan orang kafir, kan? Hei orang kafir. Sebab tu dalam ayat ni banyak ulama-ulama mentafsirkan dengan kafir di sini. Kafir dalam surah ini, dalam ayat terakhir ni, ada ulama mengatakan diturunkan kepada Ubay bin Khalaf. Ada yang mengatakan diturunkan kepada Abu Jahal. Ada yang katakan diturunkan kepada Abi Salamah Al-Asad. Ada yang mengatakan Abi Salamah Al-Asad Al-Makhzumi. Ada yang mengatakan diturunkan kepada Iblis yang tak nak sujud pada Allah. Ni khilaf. Tapi kita ambil penjara orang musyrik ni adalah orang yang tak beriman, orang yang kufur pada Allah. Kita ambil, kan, dalam kaedah ulumul Quran, kan, dia kata apa? Al-ibrah bil umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah untuk ambil pengajaran itu ialah untuk daripada apa? Umum lafaz, bukan pada khusus sebab dia. Jadi orang kafir ketika itu dia kata dia sanggup jadi binatang tu mati jadi tanah, dan tanah tidak akan disoal di hari akhirat kelak. Sampai punya ketakutan orang kafir ketika itu. Ini di antara dalam kitab ni sebutlah orang kafir ni, Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ith, Abu Jahl, Abi Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, dalam kitab dalam surah 30. Pada mereka lebih baik jadi tanah daripada menjadi manusia dibangkitkan depan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi ayat ke-40 ni Allah menerangkan kepada kita bahawa sebenarnya bukan salah Allah, Allah tak sayang kita hari akhirat. Jangan tanya, mana sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah ni, aku nak kena hukuman neraka ni takkan tak tolong kot. Allah kata apa? Bukan kuku panjang dulu hari dunia tu.
Bukan ada Nabi main habang kat hang dulu kata orang kalau tak beriman dengan Allah jadi sekian-sekian. Tak ada Quran turun kat hang ke? Tak ada orang bagi ingat ke? Tak ada majlis-majlis ilmu ke? Tak adakah orang mengajak di masjid, di surah, di naksah? Tak adakah orang mengajak tentang syurga neraka? Tak adakah dalam YouTube orang cerita tentang syurga neraka? Tak adakah orang pergi ajak tentang Quran? Ada tak? Ada, tapi saya tak pi. Tu masalah hang. Kita nak jawab depan Allah, tak berak. Sebab Allah kata, ada orang ingat hang? Ada tak? Datang Nabi Muhammad SAW, ingat hang? Jangan sembah selain pada Allah. Jangan syirik pada Allah. Ada tak? Nak jawab apa? Nak jawab apa? Tak ada. Kalau tak ada, Allah kata tutup mulut, tangan cakap. Tutup mulut, kaki cakap. Habis. Sama kita kalau tanya kita nak abang apa? Saya ni bukan sekolah agama. Pak mak tak hantar sekolah agama, tak masuk pondok, tak masuk tahfiz. Tak masuk pondok, tak masuk tahfiz, tak masuk agama. Ada tak di luar pada sekolah tahfiz dengan agama tu yang ajak pada agama? Ada. Baik tuan pi dah. Pi dah tapi tak masuk. Pi dah tapi tak masuk. Pasal apa? Aku pergi kencing ni. Ini contoh bagi tuan-tuan nampak. Dia keluar. Dia tak mau dengar. Nak salah Allah ke salah kita? Nak salah Allah, Allah tak bagi sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim pada kita. Tak. Allah kata, aku dah bagi peringatan kepada kamu tentang azab yang akan menimpa orang yang kufur dan ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kufur pada Allah, orang yang ingkar pada Allah ni dia akan kata, ya laitani. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita mati jadi tanah. Kan? Jadi tanah ni jadi hancur, tak payah nak soal-soal apa dah. Kalaulah mati itu, kalaulah mati jadi tanah baik tuan-tuan. Kalaulah kita mati, Allah tak tanya tentang kejahatan, keburukan, tuan-tuan buat jahat apa? Curi, merompak, ragut, sebab takkan ditanya oleh Allah. Apa jadi kestabilan dunia kalau Allah tak tanya di akhirat? Pasal apa? Ustaz ni ustaz ni. Pasal ustaz merompak. Dah mati Allah tak tanya. Biar kau kaya. Cara tak betul tak apa. Pasal apa? Akhirat tak ada apa-apa. Pasal apa ustaz buat fitnah orang? Lah fitnah mati tak ada apa. So kalau mati tanah jawapannya, dunia ni akan jadi satu tempat yang pergaduhan besar. Yang duk maintain dunia, duk jaga dunia ni siapa? Kita yakin adanya akhirat. Tak apalah orang buat jahat kat kita, tak apalah. Akhirat ada. Tak apalah hari ni orang nak kata aku bersalah. Akhirat Allah tunjuk jawapan dia. Tu orang yang yakin kepada akhirat walaupun tak tahu bila lagi akhirat. Tarikh dia tak tahu bila nak kiamat. Tapi dia yakin lambat ke cepat bukan urusan manusia. Urusan manusia adalah yakin dan lakukan, laksanakan, take action, bertindak dengan apa yang ada dalam Al-Quran yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pengarang menyebut sebagai kesimpulan keseluruhan dua ayat terakhir ini menjadi dalil bahawa manusia pada hari kiamat kelak akan terbagi pada dua kumpulan. Akhirat ni ada dua kelompok, tak ada ketiga dah. Kan? Pertama orang mukmin, kedua orang kafir. Dia tak ada ketiga. Tuan-tuan jangan pilih, ustaz boleh tak saya ambil tengah-tengah? Atau bahasa kita, satu kumpulan akan masuk syurga, satu kumpulan masuk neraka. Ustaz boleh tak saya tak mau masuk syurga, tak mau masuk neraka, tak masuk, nak duduk tengah-tengah line border? Nak tengok kita tak ada. Maksudnya dunia ni sama dengan dunia, kita dalam dunia ni dua nak pilih, baik buruk, syurga neraka. Lelaki perempuan, pondan tak boleh. Saya boleh tak? Lelaki tak mau jadi, perempuan tak mau jadi. Jadi apa? Jadi pondan. Pondan pun lelaki. Tak mau jadi pengkit. Pengkit tu perempuan. Kena buat keputusan. Maksud nak sebut hidup ni kena buat keputusan. Nak masuk ikut kumpulan mana? Allah bangkit dah akhirat kelak. Nak bangkit tu daripada bahasa kita orang di Malaysia, orang bahasa kita dunia ni, nak geng mana? Geng yang beriman pada Allah ataupun geng yang kufur pada Allah? Ya, orang yang ada iman dia akan bangkit bersama orang yang bersama-sama dia. Ulama menggambarkan tuan-tuan, orang yang ahli tahajud akan bangkit dengan geng tahajud semua. Hamai juga. Kita tahajud sekali kan. Orang yang rajin imarah masjid, bayang berjemaah akan bangkit dengan geng yang sembahyang jemaah semua. Loh, hang buat dah. Kita akan sembahyang jemaah sekali. Hak geng hak jenis apa ni,
Curi rompak lah, hang membangkit dengan aku kak? Kan kita dua-dua merompak. Dia dibangkitkan dengan siapa yang kita hidup di dunia dulu. So dunia ni tuan, kena pandai pilih kawan. Kena pilih kawan. Walaupun kita kata kita kawan semua, tapi kena pilih kawan. Cari kawan yang agak-agak kita boleh bangkit dengan dia tak? Kalau kawan ni bohong, kita sanggup tak bangkit dengan bohong di akhirat kelak? Cari orang yang boleh bantu bawa kita ke akhirat. Walaupun kita ni tak macam mana, tak ada apa-apa. Sebab tu Nabi ajak kita kena ada guru. Masa dunia orang panggil mentor, sifu. Kan, cikgu, teacher, sir. Kena ada guru yang bawa kita untuk bimbing kita untuk menuju ke hari akhirat kelak, menuju kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sajalah sedikit perbincangan kita, menamatkan kita daripada surah An-Naba. Ini 12 13 hari 12 bulan 12 13 kan 13 12 sorry aku lupa ni. InsyaAllah pada minggu depan pada hari Isnin macam ni jugalah, pada setiap malam kita setiap hari Isnin kita mula lepas Isyak lepas Maghrib kita akan berpindah pada surah yang baru, surah An-Nazi'at. Sama dengan An-Nazi'at pun cerita bab akhirat ni sampai habis. Kita sembang bab akhirat ni bagus ni. Kalau juzuk 9:30 cukup bagus untuk kita belajar untuk akhir zaman ni. Pasal apa? Dia sentak sikit. Sentak. Dia baca-baca, Allah, kita banyak dosa kita buat ni. Dia sentak sikit lah. Dia tak banyak hukum-hukum sebab dia adalah bila ayat makiyah ni ayat menceritakan tentang membina keyakinan. Kan? Dia human development, dia membangunkan manusia dengan belief system. Orang putih kata belief system, sistem kepercayaan. Nak percaya macam mana? Macam kita lah percaya dengan ada hantu. Pernah nampak hantu tak? Tak boleh Ustaz, saya takut keluar ada hantu. Pernah nampak hantu tak? Tak benar. Dalam TV bukan hantu, itu pelakon. Tapi kepercayaan, luar pokok besar ada hantu, dia percaya lagi sebab dia dididik macam tu. So Nabi pun nak membina kepercayaan di kalangan umat Nabi Muhammad. Dia ajak, dia ada silibus dia, adalah hadis-hadis Nabi, ada silibus dia kan? Maka disusun oleh ulama. Ada Sunan Tirmizi, ada Riyadhus Salihin, ada Arba'in Imam An-Nawawi. Ini silibus yang disusun oleh ulama tentang macam mana Nabi nak membina the belief system, human belief system, sistem kepercayaan manusia. Lepas tu kalau orang Melayu ni, kalau dalam cerita Melayu, kepercayaan dia kalau hantu tu pocong. Kalau orang Tionghoa, hantu tu dia akan lompat duduk depan, dia tempel dekat diri dia tu. Kalau orang putih, kepercayaan dia hantu tu adalah Dracula. Kan? Adakah perbezaan? Tak ada. Dia kepercayaan. Kan? So belief system tu ialah benda yang dibentuk. Macam anak-anak kita nak tarbiyah anak-anak, mesti kita wujudkan apa kepercayaan pada anak-anak kita. Jadi inilah cara Nabi Allah Subhanahu wa taala tarbiyah hamba-hambanya. 29 30 juzuk 29 30 ialah bagaimana Allah nak mengajar tentang kepercayaan tentang hari kiamat. Dan saya ingat silibus ni memang sangat sesuai digunakan untuk kita orang akhir zaman yang dah ramai orang lupa tentang hari kiamat. Orang ingat hari dunia saja. Sungguh tuan-tuan, bukan kata orang, kita semua lah. Maksud saya depan ni, dia memperingatkan kita yang kita lupa. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Terima kasih tuan-tuan yang hadir ke dalam masjid. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang juga bersama-sama di live FB Masjid Zahir. Tuan-tuan jangan lupalah tekan butang share dan jangan lupa tekan butang like, supaya tuan-tuan dapat mengikuti program-program yang kita mengaji semua. Yang apa saja program yang ada di Masjid Zahir ni, tuan-tuan akan dapat ikuti secara diberikan notification ataupun pemberitahuan ataupun peringatan kepada kita. Wallahu a'lam, insya-Allah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.